Bagi penceramah pertama, saya menjemput Saudara Muhammad Haris Ashraf bin Hassan. Encik Muhammad Haris Ashraf Hassan telah menerima pendidikan awal beliau di SKLKTP Ulu Tebrau dan Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara Johor Bahru dari tahun 1999 hingga 2004. Kemudian beliau telah mendapat tempat di Sekolah Berasrama Penuh SBP dalam aliran Sains Tulen di Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau telah menerima ijazah sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA dalam bidang bioteknologi dari tahun 2010 hingga 2016. Meliputi 2 tahun program asasi dan 4 tahun program sarjana muda. Beliau juga telah menamatkan ijazah sarjana dalam bidang biosains di Universiti Teknologi Malaysia UTM pada tahun 2018. Sekarang beliau merupakan pelajar PhD di UTM dalam bidang bioteknologi. Beliau sedang menunggu untuk panggilan viva fusi sebelum beliau disahkan sebagai graduan PhD memegang gelaran doktor dari UTM. Dengan ini dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Boleh dengar suara saya? Boleh ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, izinkan saya share skrin. Sekejap ya. Okey, baik. Okay. Sebentar. Maafkan saya. Jadi sebelum kita mulakan memandangkan hari ini adalah sesi yang pertama untuk ceramah kita pada hari ini ya. So, boleh address saya sebagai abang lah pada adik-adik semua supaya senang kita nak berkomunikasi. Okay, alright. Jadinya memandangkan hari ini hari cuti ya, abang fikir adik-adik mungkin masih ada lagi yang sedang dilamun mimpi. Tapi jangan risau walaupun hari ini hari cuti tapi rasanya kita semua masih bertenaga sebab pagi lagi. Lainlah kalau kita ada waktu petang semua kan. Jadinya siapa yang masih dilamun mimpi tu ambillah nafas, tarik nafas dalam-dalam ya, hembuskan perlahan-lahan supaya oksigen tu kita dapat lebih sekali. Lagi-lagi sekarang ni zaman COVID. Okey, hari ini kita tak ada banyak masa untuk discuss ataupun kita bincang ke terlalu mendalam ya sebab kita ada dalam lebih kurang 20 minit untuk kita bincangkan tentang subjek kita pada hari ini. Okey, nama abang Haris. Okay, hari ini abang diberi task ataupun tanggungjawab untuk share kepada adik-adik lah bagaimana cara kita nak menghasilkan video eksperimen ya, especially terutamanya dalam bidang biologi. Sebab latar belakang abang pun dalam bidang biologi. Jadinya abang rasa sesuai lah abang diberi tanggungjawab untuk membawa subjek ataupun topik ini. Okey. Tadi terima kasih kepada pengurusi majlis yang telah memperkenalkan sedikit sebanyaklah latar belakang ataupun educational background abang. So sepanjang 20 tahun lebih ya, abang telah belajar uh, daripada semenjak sekolah rendah, daripada sekolah menengah dan universiti. So kalau kita tengok tu ada macam-macam logo maksudnya sepanjang perjalanan kita belajar tu kita tak semestinya berada pada satu tempat. So kita akan sentiasa beralih menimba ilmu dalam pelbagai bidang di pelbagai jenis tempat. Ini penting ya sebab kalau kita hanya duduk dalam satu tempat dan belajar dalam kalangan ataupun kelompok kawasan tersebut je, kita akan diumpamakan seperti katak bawah tempurung ya. Sebab itu kita sebagai pelajar seharusnya kita keluar, explore. Kalau dapat sekolah yang jauh-jauh tu pergilah. Jangan cakap rindu ibu bapa lah, nanti homesick lah.
Itu sebenarnya memang ada. Abang pun dulu homesick. Tapi kita kena keluarlah daripada comfort zone kita supaya kita dapat explore budaya orang, bagaimana mereka belajar, pergaulan, circle kita, kita boleh luaskan. Itu sangat penting lah. Abang pun dah habis belajar sarjana muda, dah habis master. So, kat situ kita boleh nampak peningkatan dan kematangan diri kita tu semakin meningkat dan bertambah. Okey, jadinya tanpa membuang masa ya, dalam konten pembentangan abang pada hari ini, hanya ada dua saja yang abang akan fokuskan pada hari ini, iaitu yang pertama, tips bagaimana kita nak menghasilkan video secara teknikal. Untuk sesi ni kita tak ada hands on ataupun amali. Nanti waktu bengkel baru akan ada amali. Dan yang kedua, hari ini abang akan fokuskan pada aktiviti yang telah di-request oleh Cikgu Sukina sendiri, iaitu osmosis lah. Alright. Okey, jadinya kita mulakan dengan slot yang pertama, iaitu tips untuk menghasilkan pembentangan video yang baik, especially dalam bidang biologi. Okey, mari kita lihat. Okey, abang bahagikan beberapa tempat ya, ataupun beberapa poin dalam slot yang inilah. Yang pertama sekali adalah persediaan teknikal. Ada 3 perkara tentang persediaan teknikal untuk menghasilkan video. Adik-adik boleh screenshot. Sekarang rasanya dah tak perlu catat lah. Kalau catat tu lebih baik lah supaya lebih masuk dalam minda kita. Kalau screenshot pun lagi senang kan, sekarang zaman teknologi. Zaman-zaman abang dulu, zaman kakak-kakak dulu. Zaman cikgu-cikgu kita tak ada screenshot tu, tak tahu pun screenshot tu apa. So boleh gunakan teknologi sebaiknya. Okey, yang pertama sekali adalah tema video. Dalam menghasilkan video yang baik, kita perlulah mengetahui apa tema video tersebut. Tema tu penting supaya kita dapat menjangkakan penghasilan akhir video tersebut. Maksudnya expectation kita pada akhir penghasilan video tersebut. So contohnya lah kan, dalam bidang biologi, apa yang kita nak hasilkan video dalam bidang biologi. Contohnya lah osmosis. So bila kita fikir tema kita adalah osmosis, contohnya osmosis kepada sayur sawi ataupun batang sawi kepada telur ataupun kentang. So kita tidak akan uh, stray daripada, maksudnya kita tidak akan larilah daripada tema video yang kita akan hasilkan. Kemudian kita perlu juga lihat kepada resource apa yang ada di rumah kita. Contohnya kadang-kadang kat rumah kita tu kentang banyak tapi sawi tak ada. Jadi kenalah guna kentang. Takkan nak beli sawi kan, boleh beli tapi akan mengambil masa lah. So kita gunakan resource apa yang ada di rumah. Sebab benda biologi tu selalunya lah kan melibatkan benda-benda hidup. Nama pun biologi kan. So melibatkan benda-benda yang hidup. Uh, Kalau macam kuman tu apa susah lah sebab kita tak ada mikroskop kat rumah kan. So kita perlukan resource yang ada. Gunakan sebaiknya. Dan kemudian tips yang ketiga ni, uh, ini quite complicated sikit lah, tapi selalunya dalam penghasilan sesuatu video, contohlah macam kita tengok drama kat TV kan, mesti akan ada storyline dia. Tak semestinya drama ataupun movie yang ada storyline. Penghasilan video kita, eksperimen sains kita pun mestilah ada storyline. Contohnya lah kan, kita mesti akan mulakan dengan tajuk, tujuan, hipotesis dan sebagainya dan diakhiri dengan kesimpulan. So macam itulah storyline dia. So kita ada kesinambungan daripada awal hingga akhir. Macam ada satu wise words tu, dia mengatakan begin with the end in mind. Maksudnya kita telah menjangkakan apa pengakhiran video tersebut. Okey. Ke poin yang kedua adalah duration. Duration tu maksudnya jangka masa penghasilan video tu lah. Yang paling penting dalam duration ni, kita kena tahu yang paling penting adalah masa dia sama ada tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Selalunya bila menghasilkan video ni untuk pertandingan ke, untuk task ke, untuk homework ke, mesti cikgu akan bagi tahu, okey, awak kena hasilkan video ni berapa minit. So kenalah ikut. Kalau cikgu cakap 3 minit, 3 minutes or less. Maksudnya jangan lebih. Kalau sebaik-baiknya jangan lebih lah. Okey. Yang ketiga adalah device ataupun alatan yang kita akan gunakan dalam menghasilkan video kita. Sekarang ni, apa fikir rata-ratanya ataupun semua sekali dah ada mobile phone.
Mungkin yang canggih sikit ada camcorder dan sebagainya lah. Tapi abang rasa semua dah ada mobile phone untuk PDPR di rumah. Okay, so kalau boleh lah, dalam satu family kita ada, dalam satu family mesti ada, ramai-ramai tu mesti ada phone yang canggih lah. Especially kalau ada iPhone tu better lah. So bolehlah pinjam kita guna iPhone untuk kegunaan pembelajaran. So antara additional device ataupun additional item yang kita boleh gunakan, contohnya macamlah stabilizer. Kalau siapa pernah dengar gimbal kan, yang bila kita record motion tu, record video yang bergerak tu, dia akan nampak stabil, dia tak bergegar-gegar. Kalau kita nak record video yang statik, kita boleh guna tripod. Yang paling penting sekali kalau kita merakam adalah image yang bagus dan tak blur lah. Dan yang paling penting juga dalam menghasilkan video, dalam bidang biologi ke dalam bidang kimia ke dalam bidang fizik sekalipun, kena remember the safety and precaution. Contohnya macam kita guna pisau, gunting, benda-benda yang flammable dan sebagainya. So penting untuk kita tahu safety dan precaution. Okay. Konten yang seterusnya adalah tentang content preparation and editing content. Maksudnya isi kandungan video tersebut dan penyuntingan editing. Okay. Dalam isi kandungan video tersebut, of course, kita perlu ada tajuk, title. Antara tips-tips menghasilkan title yang baik dalam video, kalau adik-adik rajin tengok YouTube lah kan, dalam YouTube tu, video yang menarik selalunya mempunyai tajuk yang pendek dan ada keywords. Sebab tu, bila kita guna YouTube, akan ada satu kolom ke atas tu untuk search. Itu bila kita search tu adalah nama dia keyword. So bila orang search keyword, contohnya lah osmosis. Tapi dia nak tahu osmosis, eksperimen osmosis sekolah mana ataupun siapa. Akhirnya contohnya dia type osmosis SMK Kangkapulai. Jadinya bila dia type search keyword tu dekat YouTube, terus keluar. Contohnya bila ada banyak video nanti adik-adik akan buat kan, nanti adik-adik akan upload kat YouTube, senang orang nak jumpa video tu. Nanti ramai orang boleh tengok dan ramai orang boleh like. Okay. Yang kedua juga, tajuk mestilah precise, maksudnya spesifik dan menarik. Kita tak boleh letak tajuk yang terlalu panjang ataupun tajuk yang misleading, tajuk yang luar daripada topik. Contohnya bila kita cakap pasal osmosis kan, kita boleh bagi tajuk yang paling mudah kita boleh buat adalah biologi, 2 titik bertindih, osmosis sawi ataupun osmosis kentang ataupun osmosis telur. Itu lebih mudah dan lebih difahami sebab itu adalah keyword dia. Okey. Yang seterusnya, kita boleh gunakan font size yang besar macam abang buat tadi masa awal slide tu, abang tulis biologi, besarkan kat situ. Tapi yang bawah dia tu abang pasti ada ramai yang tak perasan sangat apa yang abang tulis kat bawah tu. Tak apa. So yang paling penting sendiri adalah tajuk itu mestilah besar. So supaya orang nampak dan berfokus. Okay, sebab minda kita ni akan sentiasa ataupun mata kita ni akan tengok benda yang obvious depan mata kita. Kita tak akan tengok every little detail yang ada kat mana-mana tu. Macamlah kita lalu kat highway kan, papan iklan besar kan. Apa yang besar? Gambar. So kita tahu gambar apa? Produk. So kita tahu dia menunjukkan produk tersebut. Okay. Kemudiannya juga ada satu tips untuk menghasilkan tajuk yang menarik dengan menggunakan question style. Contohnya lah, biologi, 2 titik bertindih, mampukah air melakukan osmosis dalam sawi? Contoh begitulah. So dia memberikan kita gambaran bahawa kita mempersoalkan audience yang akan menonton video kita nanti. Sebenarnya boleh ke tak? So dia menimbulkan rasa menarik ataupun memberi lebih perhatian kepada video yang akan dihasilkan. Okey. Kita pergi kepada isi kandungan pula. Dalam isi kandungan ni kan sebenarnya secara umumnya lah kan, ada banyak lah tips. Tapi apa rasa abang ambil yang lebih kena lah, ada kena mengena dengan konten kita pada hari ini. Yang paling penting sekali secara umumnya, dia mestilah memenuhi kriteria ataupun syarat video yang dihasilkan. Cikgu mesti akan ada cakap, okey, hasilkan video yang begini. Cikgu selalunya akan bagi detail apa yang adik-adik perlu letak dalam video. Jadi kena ikutlah.
Kalau tak tahu pun boleh tanya kepada cikgu masing-masing. Okey. Yang kedua adalah menggunakan style infografik. Infografik ni maksudnya bila kita menghasilkan satu slide ataupun video, slide atau video tersebut tidak hanya memaparkan slide yang penuh dengan ayat-ayat. Contohnya macam slide abang sekarang ni lah. Sebab banyak info nak letak kan. So, susah lagi nak terangkan. Tapi bila kita terangkan dengan menggunakan gambar, gambar yang berkaitan, dia akan lebih menarik lah. Dan akan sebenarnya bila kita letak gambar dan bila adik-adik menerangkan tentang gambar tersebut, sebenarnya secara tidak langsung ya, adik-adik boleh meningkatkan skill presentation adik sebenarnya. Tanpa terlalu bergantung kepada ayat. So tak perlulah baca. So macam sekarang ni, abang tak adalah baca sebiji-sebiji satu-satu ni. Abang lebih kepada penerangan. Okey, kemudiannya perlulah mengikut susun atur, ordered lah. Kalau letak nombor lagi baguslah, 1, 2, 3. So penonton boleh fokus. Satu apa, dua apa, tiga apa. Okey, dan kita perlu ada gambar yang jelas. Subjek tu maksudnya adalah bahan eksperimen kita tu. Kalau kita ambil video tu mestilah jelas. Kalau kita ambil tu sawi, sawilah dia bila kita publish di video. Takkan kita ambil gambar sawi, tiba-tiba bila kita publish kat YouTube tu, tiba-tiba jadi kentang. Kan pelik kan? So kena clear benda kat situ. And then untuk dalam bidang biologi ni, abang suggest, abang cadangkan supaya mengambil gambar yang real. Contohnya bila kita ada kentang dekat rumah tu kan, ambil gambar kentang tu. Jangan ambil gambar kentang di Google Image. Better ambil gambar kentang yang kita ada tu, menunjukkan bahawa eksperimen tu memang kita buat lah, autentik. Kita tak tiru mana-mana. Okay. Selain itu, kita boleh juga ada caption, subtitle dalam kita punya slide. Contoh caption atau subtitle ni kita ada tengok video-video tu kan, ada subtitle kat bawah tu kan. Kononnya lah kalau video kita tu bahasa Inggeris, kita boleh letak subtitle mungkin bahasa Melayu. Dan sebagainya lah. Depending, bergantung kepada siapa audience yang kita nak tunjukkan. Dan yang terpaling penting juga, good audio and voice over. Voice over ni maksudnya yang macam kita letak suara kita lah. Ataupun dalam video tu kita panggil narration. So voice over ni mestilah jelas lah dan menyatakan apa yang kita sedang buat dalam video tu. Contoh macam kalau siapa yang selalu tengok apa video masakan Cik Nom ke kan. So dia sebenarnya buat voice over tau. Dia bukan cakap masa dia masak tu. Dia rakam saja tapi percakapan ataupun narration tu dia letak masa dia menyunting video tersebut. Okay, last sekali kita touch up video kita. So touch up tu benda-benda yang selalunya kita perlulah kita edit, kita letak background, music, audio, dan kalau terlebih kita cut dan sebagainya. Dan yang paling penting sebelum kita render, uh, maksud saya sebelum kita publish kat YouTube atau publish elsewhere, make sure lah kita review kita punya video. Boleh tunjuk kawan-kawan dulu, boleh tunjuk ibu bapa. Okay, alright. So sekarang ni, masa pun mungkin tinggal lagi dalam 10 minit ya. Okay, abang fikir rasanya rata-rata dah buat eksperimen osmosis dan dah pun habis belajar subjek mengenai osmosis. Jadi kat sini ada 3 eksperimen. Cikgu Sukina pun ada request untuk terangkan sedikit lah tentang eksperimen osmosis. Jadinya kita boleh tengoklah video YouTube yang abang telah pilih ni. Pastinya dalam bahasa Melayu. Okay, mari kita saksikan.
Okey. Itulah video yang abang boleh share. Sebenarnya ada banyak lagi video berkaitan tentang eksperimen osmosis sawi, tapi kebanyakannya dalam bahasa Indonesia lah. Mungkin adik-adik boleh cari, search kat YouTube. Tapi kalau abang share kat sini nampak kurang sesuai lah. Jadinya ini adalah salah satu contoh lah video yang boleh dihasilkan uh, menggunakan platform YouTube lah. Okay. So, hari ni abang tak nak kita terlalu fokus kepada eksperimen lah, sebab dalam video tersebut pun kita dah saksikan apa itu tujuan dia, apa tajuk dia, hipotesis dia, pemboleh ubah. So abang fikir adik-adik semua dah tahu kan macam mana kita menghasilkan laporan makmal ataupun lab report yang baik. So perlu ada kesemua ni lah intipati yang abang tunjuk sekarang. So antaranya tajuk tu macam abang cakap tadi mestilah pendek dan bertepatan. Ada tujuan, ada penyataan masalah, hipotesis, 3 jenis pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur. Selain itu, kena ada juga keputusan dan perbincangan. So ini yang paling penting lah sebenarnya, dan rasanya ini adalah penyumbang markah yang paling banyak lah dalam lab report ataupun dalam ujian. So kita revise sedikit hari ni tentang osmosis lah. So osmosis ni, bila kita cakap pasal osmosis, ia hanyalah melibatkan molekul air. So dia adalah pergerakan molekul air dalam beberapa keadaan lah, antaranya keadaan hipertonik, keadaan isotonik dan hipotonik. So kat situ kita boleh tahu apa yang akan berlaku di dalam vakuol, di dalam membran sel, dan apa yang berlaku secara fizikal kepada sel tumbuhan tersebut. Contohnya keadaan plasmolisis, keflaksidan ataupun kesegahan sel tersebut. Nanti kita revise balik. Sebenarnya osmosis ni benda yang senang. Ini baru dalam part ataupun bahagian tumbuhan. Ada juga untuk bahagian sel haiwan ataupun sel manusia. Okey. So kita revise lagi sekali sebelum habis. Tadi abang dah terangkan pasal tema, pasal durasi, pasal resources, tajuk, isi kandungan, dan last sekali kena touch up. Bukan manusia je yang kena touch up, video pun kena touch up juga. Okey, sebelum abang akhiri sesi biologi kita pada hari ini, tak apa, nanti kita akan jumpa lagi pada tahap session. Jangan risau ya. Okey, a human does not evolve but adapt to the environment. So mungkin ramai cikgu-cikgu, adik-adik pun tahu tentang teori evolusi Darwin. Charles Darwin kan, pernah dengar kan? So dia menyatakan bahawa manusia tu berevolusi. Tapi pada pendapat abang sendiri, manusia tidak sebenarnya berevolusi. Tapi kita adapt, mengadaptasi kepada persekitaran kita. Sama juga seperti sel bakteria, tumbuhan dan sebagainya. Kita semua dalam sekeliling kita ni, dalam alam sekitar ni, kita beradaptasi. Bukan evolve daripada satu bentuk haiwan kepada bentuk haiwan yang lain. Sebab kalau nak cakap dari segi DNA, dari segi biologinya memang complicated lah. Memang ada perdebatan antara kedua-dua fahaman ini. Jadinya nanti bila adik dah masuk universiti, adik-adik boleh explore lebih lagi tentang teori-teori yang adik-adik tak pernah dengar pun sebenarnya kat sekolah. Banyak lagi benda-benda yang adik boleh explore, dan abang fikir sekarang ni sekolah punya syllabus pun dah lebih advance dan lebih menarik. Jadinya abang fikir daripada situlah adik mengukuhkan base ataupun dasar pengetahuan adik tu. Level tu dah ada, dah kukuh. Bila pergi masuk universiti nanti, baru kita dapat tahu, oh inilah kesinambungannya bila kita belajar di sekolah dulu. Okey, itu saja daripada abang. So kalau ada apa-apa soalan boleh email ataupun boleh inilah friend abang kat Facebook. Masih ada lagi quota lah untuk jadi friend kat Facebook. Dah lama dah ada Facebook ni. Okey, rasanya itu saja daripada abang untuk sesi biologi osmosis. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haris Asraf atas perkongsian yang menarik berkaitan subjek biologi dan tajuk osmosis sebentar tadi.